Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan mempelajari teknik menjawab SPM Geografi Kertas 2 yang berkod 2280 Palang 2, bahagian A, Kemahiran Geografi bersama dengan Cikgu Nur Arlina binti Awang daripada SMK Belimbing, Tanah Merah, Kelantan. Baiklah murid-murid, sebelum kita meneruskan pembelajaran seterusnya, eloklah kalau kita lihat dahulu isi kandungan untuk kemahiran geografi. Standard kandungan, pertama, arah dan kedudukan dalam peta topografi. Yang kedua, skala jarak dan luas dalam peta topografi. Yang ketiga, ketinggian dan keraktan rentas dalam peta topografi. Dan yang terakhir ialah pandang darat fizikal dan pandang darat budaya dalam peta topografi. Baiklah murid-murid, kita akan lihat kertas geografi 228 Palang 2, bahagian A, soalan 1 hingga 5, iaitu peta topografi yang bernilai 20 markah. Kita lihat dahulu peta topografi. Untuk makluman murid-murid yang cikgu kasih sekalian, peta topografi ialah menggambarkan ciri-ciri pandang darat fizikal dan ciri-ciri pandang darat budaya, di mana ciri pandang darat fizikal ialah merujuk kepada sesuatu yang bersifat fizikal atau semula jadi. Ciri pandang darat budaya pula merujuk kepada sesuatu yang dihasilkan oleh manusia, di mana peta topografi ini mengandungi simbol, titik, simbol garisan, simbol warna, kawasan, gambar dan singkatan perkataan. Seterusnya kita lihat pula petunjuk peta. Petunjuk peta adalah penting dalam mentafsir peta topografi. Apakah petunjuk peta? Petunjuk peta mengandungi simbol, titik, garisan, warna, kawasan, gambar dan singkatan perkataan seperti yang cikgu jelaskan tadi. Apakah kepentingan simbol-simbol ini? Pertama, ia memudahkan maklumat disampaikan dengan cepat dan berkesan. Peta yang dilukis dengan jelas dan tepat, peta yang ditafsir dengan mudah dan tepat. Seterusnya, kita lihat pula ciri-ciri peta topografi. Apakah ciri peta topografi, murid-murid? Pertama, terdapatnya garisan timuran. Yang kedua, terdapatnya garisan utaraan. Terdapatnya petak grid, petunjuk. Dan akhir sekali terdapatnya skala dan arah mata angin ataupun arah utara. Mari kita analisis peta topografi dalam soalan peperiksaan SPM. Kita lihat dahulu kajian peta yang bermula daripada nombor 1 hingga 5 dengan nilai markah 20 markah. Apa yang ada dalam peta topografi? Pertama ialah jarak. Seterusnya bearing. Kegiatan ekonomi utama atau kepentingan kegiatan ekonomi. Fungsi, petempatan, ciri-ciri dan salin kaitan, saliran, petak grid dan akhir sekali simbol. Mari kita lihat satu persatu. Ukur jarak. Ukur jarak biasanya kita menggunakan benang atau cebisan kertas. Contoh soalan, berapakah panjang Sungai Belat daripada RG 880171 hingga RG 887180? Mari kita lihat peta topografi. Kedudukan Sungai Belat. Titik pertama iaitu RG 880171. Titik kedua iaitu RG 887180. Sekarang kita gunakan benang untuk mengukur panjang Sungai Belat.
Ya, untuk mengukur panjang Sungai Belat, benang perlulah diletakkan di tengah-tengah Sungai Belat. Sekiranya sungai itu lebar dan besar. Sekarang kita lihat pengiraannya. Ingatan mesra untuk murid-murid yang cikgu kasih sekalian, apabila kita mengukur jarak, pastikan ukuran yang diukur dengan tepat, dapatkan jarak dalam sentimeter dengan menggunakan pembaris. Contoh, katakanlah panjang Sungai Belat tadi ialah 8 cm di atas peta, maka murid-murid perlulah pertama 8 cm dibahagi 2, iaitu di mana panjangnya ialah 4 km, atau pengiraan yang kedua ialah 8 cm didarab dengan 0.5 bagi skala peta 1/50,000 dengan panjangnya 4 km. Sekiranya skala peta 1/100,000 pula, maka panjang dalam sentimeter tadi untuk Sungai Belat akan didarab dengan 1.0, maka panjangnya ialah 4 km. Baiklah, murid-murid, kita lihat seterusnya, iaitu ukuran luas. Dalam mengukur luas, murid-murid perlulah menanda dahulu kawasan yang dimaksudkan, iaitu contohnya ialah kawasan hutan Rizab Kuantan. Kita lihat peta. Buatkan sempadan kawasan hutan Rizab peta dahulu. Kemudian tandakan keluasan kawasan hutan Rizab peta, di mana petak untuk mengira keluasan terbahagi kepada 4, iaitu satu petak penuh. Yang kedua ialah 0.75 ataupun 3/4 petak. Yang ketiga 0.5 atau 1/2 petak, dan yang keempat ialah 1/4 atau 0.25 petak. Baiklah, dengan keluasan kawasan hutan Rizab Kuantan, kita dapati terdapat 0.25 ditambah dengan 1, tambah dengan 0.75, tambah 0.75 keluasannya, tambah lagi 0.75 dan 0.25, last sekali ialah 0.75. Kita dapati keluasan kawasan hutan Rizab Kuantan adalah 4.50 km persegi, sekiranya peta topografi ini berskala 1/50,000. Beza yang dibenarkan ialah jawapan kurang daripada 0.25 daripada 4.50 ataupun lebih daripada 4.50, iaitu dengan jarak 0.25 km persegi. Mari kita lihat seterusnya. Untuk bearing seperti yang telah murid-murid pelajari sebelum ini, bearing ialah sudut yang diukur di sesuatu tempat dari tempat yang lain dengan menggunakan sejenis alat yang dikenali sebagai jangka sudut atau semi bulatan, jangka sudut 360 darjah atau dikenali sebagai protektor. Contoh soalan, berapakah bearing simpang 3 di RG 915146 dari Kuala Sungai Belat RG 886173. Mari kita lihat pada peta topografi. Sekarang kita sudah tandakan arah matangi di Kuala Sungai Belat. Ke simpang 3 di RG 915146. Kita dapati berapakah sudut atau bearingnya? Iaitu 134 darjah. Baiklah, kita lihat pula tajuk berikutnya. Beza angka yang diterima dalam pengiraan bearing, iaitu 1 darjah daripada jawapan sebenar. Purata jawapan yang diterima ialah 1 darjah
sebelum jawapan iaitu 111 darjah dan 1 darjah selepas daripada jawapan sebenar iaitu 113 darjah. Manakala untuk suhu pula, perbezaan jawapan adalah 2 darjah ke belakang. Contoh, sekiranya jawapannya ialah 27 darjah Celsius, maka purata jawapan yang diterima ialah 25 darjah Celsius hingga 29 darjah Celsius. Hujan, perbezaan angka yang diterima ialah 50 mm, maka puratanya yang diambil untuk jawapan murid-murid ialah 2550 mm hingga 2650 mm. Keluasan pula diambil angka bermula daripada 0.25 km persegi, maka purata jawapan yang diterima ialah di antara 4.75 km persegi hingga 5.25 km. Dan akhir sekali ialah jarak. Juga perbezaan angka yang diterima ialah 0.25 km, maka purata jawapan murid-murid ialah 6.0 hingga 6.5 km. Sekarang kita lihat pula kegiatan ekonomi, tanaman, pekerjaan utama dan kepentingan pada peta topografi. Pastikan murid-murid melihat petunjuk peta dahulu untuk mentafsir peta dan soalan yang diberi. Contoh soalan, apakah faktor yang mempengaruhi penduduk padat di kawasan berlorek? Di sini, murid-murid perlu melihat bukti yang hanya terdapat di atas peta sahaja. Kita saksikan kawasan berlorek pada peta. Itu adalah kawasan berlorek, jadi jawapan yang boleh murid-murid rangka ialah terdapatnya kawasan tanah pamah yang rata, terdapatnya jalan raya, terdapatnya sumber air dan bersaliran baik. Seterusnya, kita analisis pula soalan kemahiran geografi keseluruhan, iaitu daripada soalan nombor 1 hingga 5 yang berdasarkan peta topografi sahaja dengan nilai markah 20 markah. Pastikan kata kerja dan jumlah markah yang diperuntukkan pada soalan. Itu perkara pertama yang murid-murid perlu tahu. Contoh, sekiranya kata kerja apakah, berikan, berapakah, nyatakan atau kemukakan pada hadapan soalan dengan markah kurang daripada 2 markah, maka jawapan yang sepatutnya ditulis hanyalah fakta sahaja. Seterusnya, kalau kita lihat, sekiranya kata kerja jelaskan, bagaimanakah, terangkan, cadangkan dan mengapakah dengan nilai markah 3 atau 4 markah, maka jawapan murid-murid perlulah lengkap, iaitu terdapatnya fakta dan huraian atau terdapatnya fakta dan contoh, atau yang lebih baik terdapatnya fakta, huraian dan contoh. Mari kita lihat contoh soalan 1 dalam peta kemahiran geografi. Mengapakah getah banyak ditanam di dalam persegi grid tersebut? 2 markah. Kita rujuk peta topografi di sebelah, di mana persegi grid yang dimaksudkan ialah 6567 garisan timuran, 0405 garisan utaraan. Maka jawapannya, tanahnya bersaliran baik, terdiri daripada tanah beralun, tanahnya berbukit, ada ramai buruh sebagai penoreh dan ada jalan raya untuk mengangkut getah. Kalau kita lihat jawapan yang diberi menyumbangkan 5 markah. Walau bagaimanapun, markah maksimum yang diberi hanyalah 2 markah. Okey, seterusnya kita lihat contoh soalan 2. Kata kerja di sini ialah apakah.
dengan nilai markah 1 markah sahaja. Apakah pola pertempatan yang terdapat di segi 4 grid tersebut? Kita rujuk peta topografi sebelah. Sekiranya murid-murid menjawab berjajar dan betul, maka 1 markah akan diberi. Tetapi sekiranya murid-murid menjawab 2 jawapan di mana 1 jawapan berjajar betul, berselerak salah, maka 0 markah. Jadi untuk nasihat cikgu, lebih baik murid-murid jawab 1 sahaja jawapan yang tepat untuk 1 markah. Kita lihat pula contoh soalan ketiga yang memerlukan kepada fakta dan huraian, atau fakta dan contoh, atau fakta, huraian dan contoh. Soalannya, mengapakah taburan pertempatan banyak tertumpu di bahagian timur peta? Di sini nilai markah yang diperuntukkan ialah 4 markah. Mari kita lihat apakah jawapannya, iaitu permukaan tanah yang rata dan tanah pamah adalah fakta. Maka murid-murid perlu menghuraikannya, iaitu memudahkan pembinaan kawasan pertempatan di kawasan tersebut. Maka ia adalah huraian. Seterusnya terdapat kemudahan pengangkutan adalah fakta seperti jalan raya. Ini adalah contoh. Berikutnya, terdapatnya kemudahan infrastruktur awam dan asas yang lengkap adalah contoh seperti pejabat pos, klinik, sekolah dan balai polis. Di sini murid-murid akan memperolehi 6 markah. Walau bagaimanapun, markah yang diperuntukkan ialah 4 markah, maka markah yang diberi, markah maksimum adalah 4 markah. Baiklah, murid-murid, cikgu harap murid-murid tahu, faham dan boleh buat. Tahu, faham dan boleh buat dengan beradab. Tahu, faham dan boleh buat dengan terpuji. Tahu, faham dan boleh buat dengan misali. Baiklah, setakat ini saja pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu berharap ia dapat memberi manfaat kepada semua. Sekian, terima kasih.